Jadi dalam permasalahan itu saya pun bertekad untuk memperawatan dan sebagainya, untuk membenarkan akidah orang-orang Brunei, sehingga kan suatu ketika saya akan berhenti. Setelah istri tak sanggup melihat begitu dan ini, pihak mengatakan apa? Ustaz, kalau berhenti merawat, siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan akidah orang Brunei supaya tidak berubat dengan perkara-perkara yang tahlil? Jadi sampai sekarang, sehingga ia tertubuh di dalam sifat, alhamdulillah, dan banyak perawat-perawat, saya pun senang. Biasanya saya balik ke rumah, saya ada 4-5 kereta tunggu. Baru habis saya maghrib datang lagi, dan pernah sampai pukul 3 pagi. Tapi sekarang alhamdulillah banyak sudah tempat-tempat orang yang tahu, alhamdulillah. Kalau di bandar saya cakap jumpa orang lain, di Blai jumpa orang lain, saya ditutup mari kita tahu. Alhamdulillah. Jadi perkara-perkara ini, minta maaf, kita bukan tak mendengar azan, tidak apa. Perkara-perkara ini, inilah yang berlaku, yang perlu kita tolong kepada mangsa-mangsa yang diganggu oleh makhluk halus. Okey. Punca kejadian. Tengok, punca kejadian. Dan bahwasanya sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi diri dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan ini ataupun golongan jin bertambah sombong dan jahat. Maksud ayat Quran ini kita tahukah? Tahu. Bila kita misalnya ada majlis perkahwinan anak anda ke kekanda ke dinda ke misalnya, kita lari daripada minta pertolongan Allah yang sering dilakukan oleh orang Brunei, Singapura, Malaysia dan sebagainya, yang salah satu masih terjadi pada ketika ini. Jika majlis perkahwinan itu bulan hujan, apa yang dilakukan? Please. Apa? Ya, baru saya cakap. Sependek dicampak di kemudian sependek mesti ada warna merah, dan mesti yang paling mahal. Yang paling mahal yang paling mahal apa? Trium, perayaan. Ini mulanya saya tak tahu. Saya telah beramai mengambilkan ikan ipar di rumah, alhamdulillah. Satu ketika memang musim hujan, bila saya balik, saya melihat ada 2 objek, baju dalam dan seluar dalam warna merah, yang masih ada lagi harga, supaya menunjukkan baru dan harga mahal. Saya tanya kepada istri, siapa punya ni? Barangkali kena tiup angin kuat kan? Tapi mustahil sampai ke tingkat 2. Istri dia tahu kalau saya marah ni habis ni. Kemudian tiba-tiba anak saya laki-laki panjat, dia buang. Saya tanya, Bapa nak tanya siapa punya ini? Tiba-tiba pengantin itu menangis. Saya cakap, kenapa kau buat ini? Saya cakap, katanya dia punya makcik suruh begini supaya dia hujan. Okey, kau simpan semula. Kalau banjir majlis kepayungan dah jadi, mana kau? Buang, alhamdulillah. Apa salah kita baca Al-Quran? Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i wasyai. Itu boleh menolak. Maknanya bukan kita mau menolak supaya tidak hujan, tidak. Kita mau supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan hujan itu kepada tempat yang orang memerlukan. Itu boleh. Caranya, misalnya angin ke sana, angin. Macam mana kalau angin ke sana, sebentar angin, ambillah kertas tisu ke apa, tengok di mana yang gugur. Kalau ke sana, kita baca, kita tiup. Disyaratkan supaya Allah Subhanahu wa taala menolak angin itu ke sana dan hujan di sana. Itu jaiz. Dengan kita mengampak standar di sana, beli 200-300, indah dipakai, beli sate. Makan sate lagi nyaman. Ataupun bakar kambing lagi nyaman. Itu siapa belum kahwin sini, jangan buat. Belum kahwin semua, belum. Kalau belum kahwin, jangan buat. Dapat spender, jangan buat. Jadi inilah yang minta pertolongan kepada makhluk-makhluk ini. Ataupun tanam, tiang seri.
Macam-macam, baca itulah, inilah, masuk kunyit lah, masuk jintan mani lah, jintan putih lah, belacan lah, beras dan sebagainya. Nada. Nada betul. Sebenarnya kita baca sekurang-kurangnya ayat kursi ataupun yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW daripada alif lam mim, ayat kursi, amanah rasul. Kemudian baca 30. Lebih baik. Itu cukup. Ataupun doa. Ya Allah Rabbuna wa Rabbukilla na'udzu billahi min syarri. Baik. Lagi bagus. Jadi kalau kita melihat, ini lagi yang terjadi ya. Anak-anak di sekitar ni suka main di langsir. Main petang-petang main di langsir. Saya tunjukkan lah. Juga petang-petangnya suka main di langsir tu. Hati-hati. Berkawannya ni. Berkawan. Kadang dia berbual. Anak-anak biasanya umur 3-4 tahun dia main. Kerana dia akan bermain dengan siapa namanya tu? Dengan makhluk itu. Kadang kita tanya, lah siapa-siapa lah, ni lah namanya Ahmad. Jadi kena buat. Kita suruh dia pergi, jangan main. Kerana bila dia berkawan daripada awal hingga akhir, sampai ketua dia akan berkawan tu nanti. Itu yang saya mengatakan tidak dapat dipisahkan. Seperti irama dan lagu, tak dapat dipisahkan. Jadi hati-hati. Kalau kita melihat anak main langsir dan sebagainya, hati-hati. Pastinya perlu dibuat. Perlu dibuat supaya anak ini tidak gelisah. Okey. Ini yang minta pertolongan dengan jin, panggil bomo, mentra-mentra dan sebagainya, ataupun minta tolong dengan jin. Okey. Punca kejadian bisa boleh berlaku disebabkan dua faktor. Kejahatan atau gangguan jin. Yes, ini kita mengatakan kejahatan. Kejahatan jin. Sekolah ini dimasuk. Dia masuk mari. Mengganggu bukan. Yang kami kendalikan ini di Supri Mulkiah tutup. Kerana akan membangun rumah saja. Betul kata orang tua, belum bangunan ini apa namanya tu taktik. Nama taktik dulu. Tapi dalam Allah, tapi kalau Islam ada. Sehingga kan bila kami membaca di sana, orang di asrama tombak. Kami sembahyang hajat dengan Datuk Setia, Pangeran Dr. Haji Muhammad. Ketika itu ia menjadi timbalan Menteri Pendidikan. Dia ikut sembahyang berjamaah baca Yasin. Dia nampak kejadian bagaimana orang-orang di asrama ketika itu berkeras dan tombak. Dan bila dibacakan ditanya, kerana mereka mengambil tempat kami. Kami tidak ada halaman permainan. Kolam renang kami habis ditimbus. Kami akan balas dendam besok. Betul, besok pagi pukul 8 anak-anak tingkatan atas semua berteras diganggu. Jadi itu sebabnya tu, gangguan. Kenapa? Kerana kita mengganggu ya. Kejahatan atau kemudian perbuatan manusia sengaja atau tidak, sihir. Sihir. Sombong. Orang ini iya saja dah kata Allah. Baru kerja 2 hari pakai nasi dia jaga. Aku 50 tahun masih mana pakai ceret lagi. Mudah sudah. Mudah timbul. Tiba-tiba orang yang baru masuk sini tiba-tiba jadi apa namanya pengetua. Aku sini 30 tahun, sepatutnya aku ganti. Ketawa ya. Sihir. Santau pastikan bukan setakat di makanan, puan-puan. Santau angin. Santai tepuk. Misalnya saya tepuk. Saya tepuk kita. Saya tepuk. Hati-hati. Santai tepuk. Santai tunjuk. Bukan setakat makanan ni. Itu sebab kadang-kadang kita pergi restoran kena hati-hati. Kalau orang dah buat, ini santau. Santau, hati-hati. Pemujaan, dipuja, busur. Puja duit RM1 jadi pada 1,000, 1,000, 2,000, 1 juta. Puja.
Ada dong tadi Ustaz puja, ya bukan puja, kita baca Quran. Bukan puja. Kalau sudah, wahai air yang mempunyai kuasa, air segala air yang datang daripada air, hidupkanlah kekuasaanmu wahai air. Itu puja. Ini kita baca Al-Quran, memang disuruh oleh Allah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kenapa dia tak naik? Wahai air yang bernama air, air yang dicipta daripada air suci, gunung biru misalnya. Ya, itu pemujaan. Kadang-kadang pemujaan itu jadi pemujaan. Jin tanah, drongkar, hantu ribut dan sebagainya. Jadi itu kata-kata manusia, apatah dengan kata-kata Allah. Ya enggak? Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha untuk pelembut, anak-anak yang degil, bacakan, terpulang kepada Allah. Yang penting surah Taha dibaca, Ustaz, anak aku bingung Ustaz. Tenang. Baca, kita sudah baca surah Taha. Belum Ustaz. Baca surah Taha. Mengadu kepada Allah. Ini, Ustaz, aku punya gaji sentiasa cukup Ustaz. Bayar kereta, bayar bunga, bayar air, beli air suci lagi kita baca. Mengadu. Kenapa kita tak mengadu pada Allah kan? Itu silapnya kita ni. Sikit aja Panadol. Aku nak makan Panadol. Kita tak mengadu kepada Allah. Sakitnya kepada aku, ya Allah. Berikan aku sembuhkan, ya Allah. Nanti. Hei, sini. Betul kata Islam ni. Puja dan semangat. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita ni. Kenapa saya surkan, dan Alhamdulillah kami telah memberitahu kepada bahagian pendidikan, jika ada kena di salah sebuah sekolah, sembunyikan anak ini, buat rawatan, panggil keluarganya buat balik. Kerana kalau dia di hayat ramai ni, itu sebab histeria ini berlaku kerana pepper semua jadi kena. Pasal apa yang takut. Kemudian makhluk ini pantang dicabar dan dihina. Masa saya dihina, apa? Nah, ada dipegang, dia akan jadi. Dia tidak boleh dihina. Kejadian ini berlaku ketika itu yang membuat rawatan Datuk Ismail Khamis. Keluar objek tertentu daripada mulut pesakit. Ketika saya di sana, tapi yang membuat rawatan Datuk Ismail keluar, disimpan dalam botol. Tiba-tiba ada 2-3 orang yang di sana ni, kononnya digagah dan sebagainya, diketawakan. Jin kau ni kan. Tiba-tiba orang yang cakap itu minta ampun, minta maaf, kita pasal agama ni. Tiba-tiba yang cakap yang pertama tu yang menjadi harimau, yang kedua menjadi beruang, yang ketiga tu menjadi buaya. Yes. Semua akan menerkam Datuk, sehingga Datuk mengatakan tak pernah aku melihat kejadian ini di Malaysia. Pasal apa puncanya? Itulah dia mentertawai objek yang keluar daripada mulut pesakit. Barangkali yang keluar itu jin. Ini kan bentuk jin. Didu dia kena. Subhanallah. Sedangkan dia hanya banyak objek ketawakan. Itu saya mengatakan, tak lama kita dah beritahu kepada Kementerian Pendidikan supaya dimasukkan satu bilik, dibacalah apa-apa yang tahu. Kalau ada air macam bis, kita pun boleh bacakan air, boleh bacakan Fatihah ke ayat kursi, suruh diminum ataupun ditapos mukanya, ditapos dengan membaca ayat Quran. Belum sadar juga ambil air, tuang di kepala, InsyaAllah. Ataupun kalau yang laki-laki boleh kita usap di dadanya, kalau yang perempuan suruh perempuan lah usap dadanya, InsyaAllah. Tindakan pertama, kemudian suruh bawa balik, berehat dan sebagainya, barulah mencari orang yang pakar untuk mengobati. Jangan dibiarkan kesian.
Kerana kalau ia tidak sadar, lebih daripada jangka waktu yang tertentu boleh menurunkan pemikiran anda. Hati-hati ya. Okey.